Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurlela Muhammad Nur dalam Berita Dunia edisi Selasa 7 Julai. Pemimpin Hong Kong mempertahankan undang-undang keselamatan China yang dibuat khusus untuk hub keuangan tersebut. Menurut Ketua Eksekutif Carrie Lam, ia akan dapat mengembalikan kestabilan dan keyakinan ketika beliau berikrar akan melaksanakan dengan tegas undang-undang kontroversi itu. Pada sidang media seminggu selepas China menerapkan undang-undang ke atas bandaraya separuh autonomi itu, Carrie Lam menggabungkan amaran dengan kepastian kepada tidak kurang 7.5 juta penduduk Hong Kong. Menurut Lam, kerajaan Hong Kong akan melaksanakan dengan tegas undang-undang tersebut dan memberi amaran awal kepada puak radikal supaya tidak melanggarnya atau melepasi garisan merah kerana akibatnya sangat serius. Beliau menyangkal dakwaan mengatakan undang-undang akan menyekat kebebasan dan membidas apa yang didakwa Lam kesalahan yang ditulis mengenai impaknya. Tambah Ketua Eksekutif itu lagi, tentunya ia bukan malapetaka dan kesuraman buat Hong Kong. Jika diberi masa, akan tumbuh keyakinan dengan negara yang mengamalkan dua sistem serta membolehkan Hong Kong terus mengamalkan kebebasan dan autonomi tertentu dari tanah besar. Undang-undang Keselamatan Kebangsaan adalah perubahan paling radikal tentang bagaimana Hong Kong ditadbir sejak bandaraya itu diserahkan semula kepada China oleh Britain pada 1997. Kandungannya dirahsiakan dari rakyat Hong Kong sehingga saat ia diterapkan seminggu lalu dengan mengetepikan perundangan bandaraya tersebut. Presiden Emmanuel Macron menggantikan Menteri Dalam Negerinya dan merombak jawatan lain kabinet dalam usaha mencari laluan baharu bagi memastikan Perancis dapat melepasi krisis ekonomi paling teruk sejak Perang Dunia Kedua selain memenangi pilihan raya semula. Terkesan dengan kekalahan parti pemerintah dalam pilihan raya tempatan bulan lalu, Macron melantik birokrat kanan Jean Castex sebagai Perdana Menteri dan menghabiskan hujung minggu berunding dengan Perdana Menteri baharu untuk melantik kerajaan. Dalam perubahan yang jelas semalam, Macron menggugurkan Christophe Castaner sebagai Menteri Dalam Negeri dan menggantikan beliau dengan Menteri Bajet Gérald Darmanin. Darmanin, 37 tahun, dianggap salah seorang sekutu paling setia Presiden tetapi juga menjadi subjek penyiasatan kes rogol. Castaner yang dilantik pada 2018 berhempas pulas untuk mengimbangi kritikan yang semakin meningkat di atas tuduhan bersikap berat sebelah dan perkauman dalam pasukan polis dan aduan dari pegawai sendiri mendakwa beliau gagal melindungi mereka. Bagaimanapun, rombakan kabinet dilihat tidak terlalu radikal dengan Macron masih menyimpan Menteri Luar Yves Le Drian, Menteri Keuangan Bruno Le Maire serta Menteri Pertahanan Florence Parly. Menteri Kesihatan Olivier Véran yang menerajui negara dalam usaha melawan wabak COVID-19 dan telah meragut hampir 30,000 nyawa masih berada dalam barisan kabinet. Macron menggugurkan satu-satunya anggota kulit hitamnya dalam kabinet, jurucakap kabinet Sibeth Ndiaye. Baru-baru ini, Ndiaye mencetuskan kontroversi dengan mencadangkan larangan lama data populasi kaum di Perancis dibatalkan. Perkhidmatan kecemasan di barat Jepun berlumba dengan masa dalam usaha mereka menyelamatkan mangsa yang terperangkap dalam banjir buruk dan tanah runtuh yang telah membunuh sekurang-kurang 50 orang. Ramalan cuaca menjangkakan negara itu akan menerima lebih banyak hujan monsun. Agensi Meteorologi Jepun JMA mengeluarkan amaran kedua tertingginya berkaitan hujan lebat serta tanah runtuh di kawasan barat daya negara itu dan menekankan yang risiko semakin meningkat bagi seluruh negara. Jurucakap kanan kerajaan Yoshihide Suga berkata sekurang-kurangnya 50 kematian disahkan berkaitan hujan yang bermula awal Sabtu lalu. 2 lagi dipercayai mati dan lebih 12 orang dilapor hilang. Kumamoto merupakan wilayah yang paling teruk terjejas, kata pegawai Yutaro Hamasaki. Menurut Hamasaki, mereka belum menetapkan sebarang tarikh untuk menamatkan operasi, tetapi perlu mempercepatkan usaha pencarian kerana masa sangat suntuk. Perdana Menteri Shinzo Abe berkata beliau melipat gandakan penghantaran kaki tangan penyelamat.
termasuk polis dan bomba serta pengawal pantai dan askar kepada 80,000 orang. Sungai-sungai yang melimpahi tebing memusnahkan jambatan dan menyebabkan jalan raya bertukar menjadi tasik. Akses hanya boleh dilakukan dengan bot atau helikopter sahaja. Di sebuah sekolah rendah di Bandaraya Omuta, berpuluh-puluh kanak-kanak dan guru mereka bermalam di tingkat atas bangunan selepas air banjir menenggelamkan tingkat bawah. Pakar jihadism terkenal Hisham Al-Hashimi ditembak di luar kediamannya di Baghdad semalam dan meninggal dunia tidak lama kemudian di sebuah hospital tempatan. Hashimi adalah suara yang berwibawa terhadap puak-puak jihad Sunni termasuk kumpulan Daesh, tetapi juga sering dihubungi pihak media dan pemerintah asing yang ingin mengetahui mengenai politik dalaman Iraq dan kumpulan bersenjata Syiah. Beliau mempunyai hubungan mesra dengan pembuat keputusan tertinggi termasuk Presiden Barham Saleh, tetapi juga dipercayai oleh parti lawan dan kumpulan bersenjata yang menggunakan beliau sebagai orang tengah. Penyiasat yang ditugas menyiasat pembunuhan itu memberitahu Hashimi 47 tahun berjalan keluar dari rumahnya di Baghdad Timur dan masuk ke dalam kereta. Ketika itu, 3 lelaki bersenjata yang menunggang 2 motosikal melepaskan tembakan ke arahnya dari jarak beberapa meter. Hashimi cedera dan berlindung dalam kereta, tetapi lelaki bersenjata itu menghampiri dan menembaknya 4 kali di kepala pada jarak dekat. Sekurang-kurang 7 maut dan 49 mangsa cedera ia kerana muatan di bawah sebuah lori tangki yang terbalik meletup di utara Colombia semalam. Menurut polis, orang ramai dilihat mengerumuni lori tangki itu selepas ia terbalik dan cuba menyedut muatan minyak ketika api tercetus sehingga menyebabkan kebakaran berlaku. Jelas Datuk Bandar Pueblo Viejo, Fabian Ospino dalam satu rakaman video yang disiarkan melalui media sosial. Polis kemudian mengesahkan letupan itu telah meragut 7 nyawa dan mencederakan 49 mangsa lain. Kemalangan itu berlaku di jalan raya antara Bandar Barranquilla dan Santa Marta di pantai Caribbean. Manakala menurut Gubernur Jabatan Magdalena, Carlos Caicedo, mangsa juga ada yang melecur lebih 90% daripada badan mereka. Tambah Caicedo, pihaknya bekerjasama dengan pasukan tentera udara bagi membantu menerbangkan mangsa ke bandar lain yang memiliki wad rawatan untuk mangsa kebakaran. Berikutan Magdalena tiada kemudahan berkenaan. COVID-19 boleh merebak melalui udara melangkaui jarak 2 meter yang ditetapkan dalam garis panduan. Butirannya selepas ini. Maklumat. Sumber informasi tepat. Syarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters. கோணத்தில் RTM தமிழ் செய்திகள். RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。 Kemuncak paparan terhebat. Platform Suara Sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
Bersua kembali dalam berita dunia. India kini muncul negara ketiga paling banyak merekodkan kes jangkitan COVID-19 mengatasi Rusia. Jumlah kes menghampiri 700,000 orang. Mumbai, New Delhi, Chennai dan Ahmedabad antara bandar paling teruk terjejas. Malah hospital untuk merawat pesakit kini terpaksa mengendalikan lebih banyak kes baru. Negeri Maharashtra mencatatkan lebih 206,000 kes, diikuti Tamil Nadu 111,000, New Delhi 100,000 kes dan Gujarat 36,000 kes. Kementerian Kesihatan India berkata jumlah kes meningkat kira-kira 24,000 orang dalam tempoh 24 jam. Angka korban pula meningkat mendadak daripada 425 orang kepada hampir 20,000 orang. Lonjakan kes itu menjadikan India kini berada di belakang Brazil dan Amerika Syarikat. Berikutan peningkatan kes, New Delhi membuka sebuah kemudahan khas merawat pesakit dilengkapi 10,000 katil, termasuk meluluskan 2 ujian klinikal vaksin COVID-19. COVID-19 boleh merebak melalui udara hingga jauh melangkaui jarak 2 meter yang ditetapkan dalam garis panduan penjarakan sosial. Menurut sekumpulan 239 saintis antarabangsa, pihak berkuasa perlu sedar bahawa wabak ini boleh merebak jika tidak dibendung, walaupun banyak negara sudah mula melonggarkan perintah berkurung. Semalam dalam komen ditujukan secara langsung kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, penyelidik menyarankan supaya pendekatan baru diambil. Ia termasuklah meningkatkan peredaran udara di dalam premis, memasang penapis udara bergrade tinggi dan lampu ultra ungu serta mencegah terlalu ramai orang berada di dalam sesebuah bangunan dan pengangkutan. Membasuh tangan serta mengamalkan penjarakan sosial tidak cukup untuk memberi perlindungan daripada titisan mikro pernafasan membawa virus yang disebar ke udara oleh orang yang telah dijangkiti. Kertas kajian baru berkenaan disiarkan dalam jurnal Akademik Oxford Penyakit Berjangkit Klinikal. Apabila seseorang yang dijangkiti itu bernafas, bercakap, batuk atau bersin, mereka mengeluarkan titisan pelbagai saiz. Titisan bersaiz melebihi 5 hingga 10 mikrometer akan jatuh ke lantai dalam tempoh beberapa saat pada jarak 1 atau 2 meter. Manakala titisan kecil pula boleh terapung dalam udara yang dikenali sebagai aerosol dan kekal selama beberapa jam dan bergerak hingga berpuluh-puluh meter. Buat masa ini, WHO menasihatkan bahawa potensi jangkitan daripada aerosol berlaku dalam keadaan tertentu, khususnya di hospital. Sementara itu, lebih 5 juta penduduk Melbourne akan dikenakan perintah berkurung selama 6 minggu. Ini berikutan jumlah kes COVID-19 yang semakin meningkat di bandar kedua terbesar Australia itu. Ketua Menteri Victoria, Daniel Andrews, mengatakan penutupan akan bermula tengah malam esok dan memberi amaran kepada penduduk bahawa wabak ini belum berakhir. This is real. And we're in this position. We can't change many things. All we can do is change our behaviour. All we can do is remember that this doesn't discriminate based on age or postcode. It doesn't discriminate based on faith. It doesn't discriminate based on anything. This virus is wildly infectious, and young and old, healthy and otherwise ill, will finish up a casualty in this if we don't all of us, every one of us, take this as seriously as we need to. Penutupan itu meliputi kawasan metropolitan Melbourne. Seluruh negeri Victoria juga akan ditutup secara efektif dari seluruh negara mulai tengah malam ini. Pegawai Kesihatan minggu lalu secara efektif menghentikan kira-kira 300,000 penduduk Melbourne ke seluruh bandar hingga akhir bulan Julai dan telah dilanjutkan di luar kawasan sekitar mereka. Kira-kira 3,000 orang juga dikurung di kediaman masing-masing pada hari Sabtu. Australia telah mencatatkan hampir 9,000 kes dan 106 kematian akibat virus tersebut. Hampir semua kes harian baru dikesan di Melbourne, sementara semua wilayah lain tidak mengalami peningkatan setelah sebahagian besarnya berjaya membendung penyebaran wabak.
Di Amerika Syarikat, lebih 1,000 tahanan di penjara tertua California diuji positif COVID-19. Situasi ini menyebabkan Gubernur California, Gavin Newsom, mengambil langkah berjaga-jaga untuk memindahkan tahanan yang tidak dijangkiti COVID-19. Pusat Tahanan San Quentin mempunyai populasi antara 110,000 hingga 120,000 orang. Setakat ini, 2,445 tahanan diuji positif pandemik berkenaan. Jelas Newsom, tindakan memindahkan individu yang tidak dijangkiti perlu dilakukan berhati-hati agar mereka tidak dibiarkan melarat di jalanan. Kerajaan katanya akan bertanggungjawab sepenuhnya ketika bertindak mengeluarkan mereka dalam keadaan mendesak ketika ini. Sebuah bas yang membawa pelajar perguruan terjunam ke dalam tasik di barat daya China hari ini. Kemalangan itu menyebabkan sekurang-kurangnya 21 orang mati dan 15 penumpang dibawa ke hospital. Menurut Jabatan Pengurusan Kecemasan Tempatan, dalam satu kenyataan, bas itu dikatakan melanggar pagar dan memasuki tasik Hongshan di wilayah Guizhou. Menerusi video yang disiarkan dalam talian, bas itu hilang kawalan dan melintas ke seberang jalan sebelum merempuh pagar tasik berkenaan. Kemalangan itu berlaku tengah hari tadi waktu tempatan di Bandar Anshun, Provinsi Guizhou. Kira-kira 100 anggota bomba termasuk 17 penyelam dihantar ke lokasi nahas. Penyelamat masih menyiasat jumlah sebenar yang berada di dalam bas berkenaan. Polis memintas 276 pendatang dan pelarian yang cuba masuk ke Eropah di luar pantai Izmir di barat Turki. Turut ditahan 8 suspek atas tuduhan menjadi dalang kepada penyeludupan itu. Pendatang dan pelarian terdiri daripada warga Afghanistan, Bengali, Syria, Afrika Tengah, Somalia dan Iran yang dibawa dari lokasi yang berlainan di Turki. Ketika operasi dijalankan, pasukan polis menemui sekurang-kurangnya 46 wanita dan sekurang-kurangnya 59 kanak-kanak di sebuah petak tertutup dan kedap udara di atas kapal. Sebilangan pendatang yang dipindahkan dari kapal dilihat mengalami kesukaran untuk bernafas. Sementara itu, pengawal pantai Turki juga menyelamatkan sejumlah 65 pendatang dengan 3 kapal di Laut Aegean. Kesemua mereka dipindahkan ke pihak berkuasa imigresen wilayah. Turki dan Greece telah menjadi titik transit utama bagi pelarian dan pendatang yang ingin menyeberang ke Eropah untuk memulakan kehidupan baru, terutama mereka yang melarikan diri dari perang dan penganiayaan. Turki sudah menjadi tuan rumah lebih daripada 3.5 juta pendatang Syria, lebih banyak daripada negara lain di dunia, dan mengatakan negara ini tidak mampu lagi untuk menampung kedatangan mereka. Sesungguhnya, pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda, yakni kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Penganjuran kejohanan kebangsaan Brazil dijadual bersambung semula pada 9 Ogos depan. Perkara itu diputuskan Konfederasi Bola Sepak Brazil, CBF, yang dilihat bertentangan dengan keputusan pihak berkuasa wilayah yang berdepan penularan pandemik COVID-19.
Menerusi satu kenyataan, CBF menjelaskan divisyen kedua yang mempertaruhkan 20 pasukan pula akan bersambung sehari sebelum tarikh ditetapkan untuk kejohanan utama negara. Setakat ini, hanya satu kejohanan peringkat negeri di Rio de Janeiro disambung semula. Itu saja yang sudah cukup mencetuskan kontroversi sebagaimana kes kematian di Brazil yang mencatat tangga kedua tertinggi di dunia akibat pandemik dengan angka ini melepasi 65,000 orang terdahulu Gubernur Sao Paulo, João Doria. Dalam satu sidang media menegaskan skuad bola sepak negeri tidak akan terlibat dalam kejohanan kebangsaan sehingga selesai kejuaraan di peringkat wilayah. Bagaimanapun kejohanan tersebut juga telah ditangguhkan sejak pertengahan Mac berikutan situasi semasa COVID-19. Namun CBF bertindak membidas keputusan itu dengan menyatakan 19 daripada 20 kelab termasuk pasukan dari Sao Paulo memilih untuk terus beraksi dalam saingan yang dianjurkan. Bola sepak Ligue 1 Perancis, penyerang muda Lyon Ryan Cherki yang dikaitkan dengan beberapa kelab Eropah telah menyambung kontraknya dengan kelab tersebut hingga 2023. Ryan Cherki dianggap sebagai satu keajaiban yang pernah dilahirkan Akademi Bola Sepak Lyon. Penyerang muda berusia 16 tahun itu telah berjaya meletakkan dirinya sebaris dengan pemain senior lain selepas membuat 12 penampilan bersama Lyon dan dikatakan bakal menyamai Kylian Mbappe. Pemain Paris Saint-Germain, PSG, Mac lalu Ryan Cherki secara terbuka mengakui berminat untuk menyertai Real Madrid. Dalam pada itu, Manchester United dan juara Liga Perdana Inggeris 2020. Liverpool juga antara yang pernah dikaitkan dengan perpindahan beliau. Perebutan itu kerana Ryan Cherki dilihat mampu bermain di kedua-dua posisi sayap dan juga bijak merancang di bahagian tengah dengan tipu muslihat yang mengelirukan pihak lawan. Bekas bintang bola sepak Barcelona Xavi Hernandez menandatangani kontrak lanjutan sebagai ketua jurulatih kelab Qatar Al Sadd untuk tempoh setahun lagi. Ia sekaligus menafikan kabar angin bahawa beliau akan kembali untuk membimbing bekas kelabnya. Kelab Qatar itu mengesahkan kontraknya menghentikan kabar angin yang dia akan menggantikan Kiki Setien, jurulatih Barcelona ketika ini. Sepanjang bersama Barca, Xavi dianggap antara pemain prolifik dan menjadi tumpuan apabila turut membantu kelab menjulang 7 trofi juara Liga, 2 Copa del Rey dan 3 kali gelaran Liga Juara-Juara ketika di Camp Nou. Xavi mencatat 133 cap antarabangsa, malah turut menjadi tulang belakang ketika Sepanyol merangkul juara Euro 2008, Piala Dunia 2010 serta Euro 2012. Dia bertindak sebagai pembantu ketika Carlos Puyol menjaringkan gol tunggal menewaskan Jerman pada aksi separuh akhir di Afrika Selatan sebelum bermain 120 minit di pentas akhir mengalahkan Belanda. Ini pula menjelang kejuaraan bola sepak bawah 19 B19 Konfederasi Asia AFC. Kelab Division A Belgium KV Kortrijk dikabarkan sedia melepaskan penyerang muda sensasi negara Lukman Hakim Syamsuddin untuk menyertai kejohanan berkenaan. Jelas jurulatih skuad bawah 19 tahun negara Brad Maloney. Beliau gembira dengan perkembangan tersebut dan menyambut baik sekiranya Lukman Hakim dapat menyertai skuad kendaliannya lebih awal bagi menjalani latihan pusat. He will be released for the tournament and final preparations, so that'd be great if he can rejoin the team in time to prepare properly. And of course, we're always looking for other talent to play in that position or anywhere else all over the park. Terdahulu, 34 pemain telah melapor diri ke kem latihan pusat skuad bawah 19 tahun di Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia sebagai persiapan awal menghadapi kejohanan yang akan berlangsung di Uzbekistan Oktober ini. Sementara itu, Wan Ahmad Kuzri Wan Ahmad Kamal akan menyusul kemudian selepas berakhir tempoh kuarantin selepas tiba di tanah air dari Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan permotoran, pelumba Moto3 Petronas Sprinter Racing Carol Idhampawi akhirnya dibenar berlepas ke Sepanyol selepas Kesatuan Eropah EU mengenakan sekatan perjalanan 4 hari lalu.
Beliau sepatutnya berlepas pada Jumaat lalu namun terpaksa dibatalkan di saat akhir selepas dimaklumkan peraturan baharu yang dikenakan oleh EU. EU dalam satu kenyataan hanya membenarkan 15 negara memasuki wilayahnya tidak termasuk Malaysia. Dengan keputusan tersebut, pelumba yang dikenali sebagai Super Cup kini bersedia menghadapi perlumbaan keduanya musim ini di Grand Prix GP Spanyol dari 17 hingga 19 Julai ini. Selain Khairul Idham, dua lagi pelumba negara akan turut menyertai saingan GP Spanyol dalam masa terdekat iaitu Hafiz Syarin Abdullah dan Kasma Daniel Kasmayuddin dalam saingan Moto2. California bukan sahaja berdepan dengan wabak COVID-19, malah terbaru anggota bombanya bekerja keras memadam kebakaran hutan berdekatan kawasan tangki penyimpanan minyak di Contra Costa County. Visual itu kami jadikan penutup berita dunia untuk malam ini. Dan kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Norlela